Buku ada kan? Kitab ada? Buku kitab kita. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi al-tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah dan tak terlewat untuk mengucapkan selamat hari raya minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Sebab orang kita raya selagi mana belum Aidil Adha adalah Aidil Fitri. Jadi 2 bulan 9 hari rayanya. Masuk hari yang ke-10 tu Aidil Adha pula. Okey. Jadi kita terus pergi kepada apa yang telah kita bacakan pada 2 bulan lepas sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan hari itu kita ada bacakan fasal yang ke-10. Fasal 10 iaitu pembatal wuduk itu ada 4. Kan? Fasal 10. Muka surat 4 kot. Kan? Lebih kurang itulah. Betul. Jadi fasal yang ke-10 kita dah baca 3 daripada 4 perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Jadi kita baca semula apa yang disebutkan oleh musannif, kemudiannya baru kita terangkan insya-Allah. So faslun nawaqidul wudu'i arba'atu asya'. Al-awwalu al-khariju min ihda as-sabilaini min al-qubuli wad-duburi rihun aw ghayruhu illa al-mani. الثاني زوال العقل بنوم أو غيره إلا نوم قاعد ممكن مقعده من الأرض. الثالث التقاء بشرة رجل وامرأة كبيرين من غير حائل. الرابع مس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الراحة أو بطون الأصابع. Perkara-perkara yang membatalkan wuduk itu ada 4, tidak ada yang 5. 4 ini saja yang membatalkan wuduk. Itu je, tak payah cerita panjang, 4 je batal wuduk. Yang pertama, keluar daripada salah satu daripada 2 jalan, daripada kubul atau dubur, angin atau lainnya kecuali mani. Apa saja yang keluar daripada kubul ataupun dubur membatalkan wuduk. Yang kedua, hilang akal dengan sebab tidur atau lainnya, kecuali tidur orang yang duduk yang menetapkan punggungnya pada bumi atau pada lantai. Tidur dalam keadaan papan punggung tidak tetap, macam kita sebut berbaring dan sebagainya. Yang ketiga, bertemu 2 kulit lelaki dan perempuan yang dewasa keduanya, orang lain keduanya tanpa berlapik. Ini pun kita dah terangkan hari itu, sentuh kulit dengan kulit, kulit dengan kulit, 2 orang yang berbeza dan berbeza jantina tanpa berlapik. Dan yang bertemu adalah kulit dan kulit, bukan kulit dan rambut, kulit dan gigi, itu semua tak batal. Yang batal adalah apabila kulit dengan kulit. Ini kita dah bincangkan 2 bulan lepas. Kita terus pergi kepada yang keempat. Jadi yang keempat, perkara yang membatalkan wuduk yang keempat adalah menyentuh kubul atau dubur manusia dengan perut tapak tangan atau perut jari.
menyentuh kubul atau dubur, ataupun dubur kat sini disebutkan bundar duburnya ataupun bulatan duburnya. Okey. Jadi yang pertama sekali kita tengok kat sini disebutkan perkataan menyentuh, masuk, menyentuh. Apa beza antara menyentuh masu dengan lamsu? Menyentuh dekat sini ni dia datangnya daripada satu orang. Kalau al-lamsu dia mesti dua orang, kan? Bersentuhan. Beza dengan menyentuh. Kemudiannya menyentuh ni pula yang batal wuduk adalah yang orang yang menyentuh, sebab perbuatan yang membatalkan itu adalah menyentuh. Bersentuhan beza, bersentuhan yang menyentuh dan yang disentuh batal wuduk. Tapi menyentuh ni kan perbuatannya, jadi orang yang menyentuh itu yang batal, bukan yang disentuh. Kemudiannya disebutkan di sini pula yang batal ini adalah apabila menyentuh, yang pertamanya adalah kubul. Kubul maknanya kemaluan lelaki bahagian depan ataupun kemaluan perempuan. Maknanya dia bukannya okey, kalau sebut terus terang sebut terus terang macam kita dah pernah sebut sebelum ni kan, belajar fiqh ni dia kena terang. Tak boleh orang kata apa, main kiasan-kiasan macam tu kan. Kita kalau ajar anak kita memanglah kita guna bahasa kiasan. Tapi kalau belajar fiqh dia kena direct kan. Jadi yang batal yang dimaksud dengan kubul adalah apa yang dipanggil sebagai zakar. Okey, zakar. Bukannya kalaulah contohnya anggota itu terputus. Anggota yang terputus dari, contohlah kata kemalangan, kan? So kita ambil kat tepi jalan, jangan kita pegang. Adakah batal juga wuduk kita? Jawapannya ya, batal juga wuduk kalau ia masih lagi kekal namanya. Namanya masih lagi zakar, maka batallah wuduk kalau kita pegang. Kalau namanya bukan lagi zakar, maka tidak lagi batal. Maksudnya contohnya namanya tinggal kulit contohnya. Jadi kalau kulit saja kita panggil, maka itu tak dipanggil, itu tak membatalkan wuduk. Okey. Dan kemudiannya bila disebutkan tentang dubur, disebutkan sini adalah bulatan duburnya. Maksudnya bukan kawasan sekeliling seperti papan punggungnya, kan? Itu semua tidak membatalkan wuduk. Jadi yang batal hanya tempat keluar najis tu, dubur, bulatan itu sahaja. Maknanya kalau tepi lagi daripada tu, atas lagi daripada tu, tidak membatalkan wuduk. Dan disebutkan di sini pula dengan perut tapak tangan atau perut jari. Ini satu lagi beza antara menyentuh dengan bersentuhan. Bersentuhan tadi kita sebut yang nombor 3 tu bertemu dua kulit. Apa saja dinamakan sebagai kulit, maka membatalkan wuduk. Yang ini lain. Menyentuh ini perbuatannya menyentuh, memang menyentuh. So menyentuh dia dengan belah depan ni. Yang dipanggil dalam bahasa Arab dipanggil sebagai butun al-asabih, maksudnya perut jari. Perut jari ni bahasa Melayu mungkin kita tak sebut perkataan perut jari sebenarnya. Tapi diterjemah direct, literally daripada bahasa Arab. Jadi butun maksudnya perut, asabih jari. Jadi perut jari. Jadi belah sini lah, belah depan ni, yang belah depan ni. Dan juga batnur raha, butun al-asabih ataupun batnur raha. Batnur raha maksudnya belah sini, tapak tangan. Jadi dia biasa diterjemahkan oleh para ulama senang aja. Dia kata apa yang bersentuhan apabila kita buat begini, maka itulah yang batal apabila kena pada kemaluan. Maknanya belah sini ni tak batal kalau kena pada kemaluan, belah sini tak batal kalau kena pada kemaluan. Apatah lagi belah sini, lagilah. Belah sini pun tak batal. Yang ada hanyalah belah ini je. Itu dikatakan begini. Maknanya kalau tutup ni kena ni batal, tertutup, maka itulah yang kalau kena pada kemaluan maka batal wuduk. Dan disebutkan di sini, bila disebutkan tentang kemaluan, yang pentingnya kemaluan itu kemaluan manusia. Maknanya kalau kemaluan binatang tak batal. Dan kemaluan manusia maksudnya termasuklah kemaluan sendiri.
Jadi batal wuduk kalau menyentuh. Kan beza dengan kulit tadi. Sebab kita kata kulit dia mesti daripada dua orang. Menyentuh kulit dengan kulit tu kan, persentuhan antara kulit dengan kulit dia mesti dua orang. Seorang lelaki, seorang perempuan, baru batal. Kalau menyentuh kubul dan dubur ini dia tak kira. Dia mungkin boleh jadi pada seorang, iaitu apabila dia menyentuh kemaluan dia sendiri, ataupun dia menyentuh kemaluan yang sama jantina dengan dia. Contohnya dia cuci najis anak dia, cucu dia, buang air, so dia cuci, dia pegang contohnya. So bila dia pegang, batal lah wuduk dia, walaupun sama jantina. Dia datuk, cucu dia lelaki, ataupun dia nenek, cucu dia perempuan, batal juga kalau menyentuh kemaluan. Okey. So dia sekali lagi, macam juga sebelum ni kita bincang, dia bukan isu berdosa ataupun tidak. Dia bukan isu haram dengan halal. Dia isu dia batal ataupun tidak. Jadi kita sebutkan pada 2 bulan lepas, orang tanya macam mana pegang isteri sendiri pun batal wuduk, bukan dosa. Kita kata iya, pegang kemaluan sendiri pun tak dosa, tapi batal. Bukan kita kata isu dia batal dengan dosa ni sama, lain. Tak semestinya yang batal itu dosa, tak semestinya yang dosa itu batal. Dia dua tajuk yang berbeza. Jadi kita bincang sekarang ni tentang tajuknya batal wuduk, jangan bincang dosa pahala. Kita bukan bincang boleh ke tak boleh, kita bincang batal ke tak batal. Sama macam isu puasa. Hari tu kita bincang bab puasa bulan Ramadan. Ada yang boleh tapi batal, ada yang tak boleh tapi tak batal. Ada je benda-benda kita buat dalam bulan Ramadan tak boleh tapi tak batal puasa. Jadi bergantung kepada maknanya tajuk mana yang kita bincang. Sekarang kita bincang tajuk batal wuduk. So batal wuduk, inilah dia. Okay, so 4 perkara saja yang batal wuduk. Jadi jangan pening-pening kepala. Kalau selain daripada yang 4 ni, maknanya tak batal wuduk. Simple je. Jadi kita kalau dah ingat balik 4 tu simple. 1, keluar sesuatu perkara daripada kubul ataupun dubur. Yang kedua, tidur yang tidak tetap papan punggung. Yang ketiga adalah bertemu antara dua kulit, lelaki dan perempuan tanpa lapik, lelaki dan perempuan yang dewasa. Yang keempat adalah menyentuh kemaluan, kubul ataupun dubur, juga tanpa pelapik lah, dengan bahagian hadapan tapak tangan. Okey, so selesai lah, gitu je sebenarnya. Ya, silakan. Tidur tadi yang tidak tetap punggung tu, dari segi pakaian tu, esok tu dia boleh solat, guna untuk solat kan? Tak ada masalah. Pakaian tak ada kaitan dengan batal wuduk ataupun tidak. Dia mungkin ada isunya hanyalah semata-mata kalau pakaian ni kalau terkena najis, boleh bawa solat ataupun tidak. Tapi najis dengan bab wuduk dia tak ada kaitan. Okay? Dia bab wuduk, najis, kalau ada najis kita pegang, wuduk tak ada batal. Kan? Kita sebut 4 je benda kan yang menyebabkan batal wuduk. So pegang najis, bawa najis, angkat najis tak membatalkan wuduk, tapi tak boleh buat solat. Maksudnya kalau ada najis tak boleh buat solat lah, itu je lah. Tapi kalau tak ada najis, boleh buat solat, tak ada masalah. Walaupun dah tidur 1 tahun pun dengan baju tu kan, baju tak kena najis, baju kan. Contoh orang yang bermusafir di tengah padang pasir, dia sendiri je, dia tak ada pakaian lain macam tu, di tengah hutan dan sebagainya, dia pakai baju yang sama berbulan-bulan, apa masalah? Walaupun kotor, walaupun berbau dan sebagainya, tapi bukan najis, maka solat sah. Wuduk tak ada masalah, solat pun boleh. Tapi kalau ada najis, tak boleh buat solat lah, itu je lah. So dia balik pada tajuk najis pula. Kena tahulah dia mana yang najis, mana yang bukan. Kalau bukan najis, contohnya tidur tak menyebabkan najis keluar, tak ada masalah. Mungkin soalannya lebih kepada kalau dia tidur keluar air liur basi. Jadi sebab ceritanya tentang baju kan. Jadi mungkin tentang air liur basi. Jadi kalau air liur keluar kena dekat baju, dia boleh tak baju tu bawa solat? Jadi pertamanya wuduk tak batal, kecuali kalau tidur dalam keadaan papan punggung tak tetap, dia baring contohnya kan. Tapi kata kalau dia tidur tu dalam keadaan duduk tetap kan, cuma
baju dia kena najis. Baju kena najis tak boleh pakai lah untuk solat. Tapi wuduk dia tak batal. Kan, wuduk tak batal walaupun najis keluar, tapi tak batal. Cuma kita disebutkan juga hari tu, adakah air liur tu dia mesti jadi najis? Jawapannya tidak. Air liur semata-mata tak menjadi najis. Kan, kita lepas makan memang kadang-kadang air liur tu dia keluar. Kan, dia keluar sebab memang dia nak mencernakan dan memproses semua perkara yang ada dalam mulut kita. So air liur memang keluar. Jadi kalau kita tengah tidur, air baru lepas makan, air liur keluar dan kita tak boleh kontrol air liur tu, dia keluar daripada mulut kita. Dia tak membatalkan wuduk dan dia bukan najis. Duduk bukan batal wuduk dan bukan najis. Walaupun basah. Kan? Sebab dia sekadar air liur yang keluar daripada kilang air liur kita. Dia keluar dekat sini, dia keluar. Kan? Dah. Tak ada membatalkan wuduk dan bukan najis. Wuduk tak batal. Wuduk batal. Oh, duduk. Itu kita sebut tadi, papan punggung yang tetap tak batal wuduk. Ni bagi contoh terus ni. Okey. Kan senang kan. Tapi kalau kita pergi kat Mekah kadang kan, dia orang relax je, baring lagi. Dia orang baring relax, baring berjam-jam tidur tu. Bangun-bangun terus Allahu Akbar. Okey. Ya. Balik pada soalan perkara nombor satu. Situasi air mani keluar, Okey. tapi bukan disebabkan oleh mimpi ataupun bersungguh. Okey. Bila dia kencing, dia force untuk berlari untuk habiskan air, Okey. dan terkeluar mani. Okey. Apa hukumnya, macam mana dalam keadaan kalau berlaku dalam situasi yang dia tidak berada di rumah yang memungkinkan dia boleh Mandi. dan sebagainya. Okey. Pertama sekali kita perlu tahu adakah dia mani ataupun tidak dulu. Jadi kalau betul kita yakin ia adalah mani, maka dia jadi hadas besar. Kalau kita yakin itu adalah mani, kan? Kalau kita tak yakin itu adalah mani, maka biasanya yang keluar sekali dengan air kencing bukannya mani. Yang sekali keluar dengan air kencing mungkin namanya adalah air wadi dipanggil. Okey, walaupun maknanya dia tak seperti kencing, kan? Tetapi dia hukumnya sama macam kencing, iaitu dia adalah najis dan dia membatalkan wuduk. Yang tidak membatalkan wuduk adalah mani. So kalau mani keluar tak membatalkan wuduk, tapi dia kena mandi wajib. So balik pada soalan tadi, kalau mani keluar dengan apa juga sebab, kalau memang betul mani yang keluar, maka memang yang wajib adalah mandi. Kalau dekat tempat tu tak ada air ataupun tak ada tempat yang dia boleh mandi, maka dia perlu bertayamum untuk solat. Sebab dia dalam keadaan hadas besar. Dalam keadaan hadas besar, hukum dia haram dia solat. Jadi dia tak boleh solat sebab dia dalam keadaan hadas besar. Jadi ni sebenarnya tajuk dia, solat tu dah masuk dalam fasal yang berikutnya, iaitu haram atas orang yang junub 6 perkara. Pertama adalah solat. Jadi soalan berkaitan dengan solat, boleh ke tidak solat dalam keadaan dia tak boleh nak mandi sebab apa sebab tak boleh mandi? Tadi soal dia boleh bilik air tu tak sesuai. Bilik air tak sesuai boleh mandi. Kan? Mandi ni dia tak semestinya pakai shower. Kan? Pakai pipe yang kecil pun boleh mandi. Kalau kita biasa travel dan sebagainya, kadang-kadang memang kita terpaksa, bukan masalah mandi wajib, mandi yang biasa-biasa pun kita terpaksa guna pipe biasa je. Jadi yang pentingnya mandi. Mandi maksudnya meratakan air ke seluruh tubuh badan. Tak mesti pakai shower, tak mesti pakai gayung. Jadi kalaulah contohnya dia boleh mandi, kalau ada air maka wajib dia mandi. Dia tak boleh bagi alasan leceh nak mandi ni nanti je lah qada. Berusaha ditangguhkan kalau sampai habis waktu solat. Jadi dia perlu usahakan untuk mandi. Katakanlah memang tak ada air contohnya, ataupun tak ada tempat yang membolehkan untuk dia mandi. Contoh dalam flight confirm tak boleh mandi. Jadi dalam keadaan macam tu, dia punya ganti kepada mandi adalah tayamum
Tapi katakanlah dalam flight nak tayamum macam mana? Debu pun tak ada. Dan dalam keadaan macam tu, maka ganti dia adalah solat hormat waktu. Solat hormat waktu, nanti bila dia dah sampai dekat destinasi, dia sekadar qada balik solat dia tadi. Itu bolehlah qada sebab dia ada keuzuran, memang tak mampu untuk mandi dan tak mampu untuk tayamum. Dalam keadaan boleh untuk mandi, maka wajib mandi. Jadi jangan kita tak apalah, nanti-nanti je lah. Nanti-nanti tu tak boleh. Ni kita balik semula pada tadi kalau yakin itu mani Okey, ada soalan? Ya. Saya tengok dulu macam saya tu bang. Dia tepuk-tepuk kunci dia buka. Sian. Tak, itu saya tanya balik. Biasa saya tanya, saya kata airline apa yang berdebu sangat tu? Yang ada naik bas express debu Cekendis kan? Bukan jadi debu tanah. Okey, dalam mazhab Syafi'i dia mesti debu tanah. Dia mesti debu tanah. Dia tak boleh main tepuk je kat mana-mana lepas tu sapu dekat muka. Dia mesti debu tanah. Jadi kalau tak ada debu tanah, maka tak boleh, tak dikira tayamum. Kalau dinding tu ada debu tanah boleh. Kalau dinding ada debu tanah boleh, tak ada masalah. Contoh biasa kalau katalah rumah kita ada construction kadang-kadang memang dinding kita berdebu. Kan? Bukan asap kenderaan ni, memang debu tanah kan. Boleh lah. Kalau dekat negeri Arab lagilah. Padang pasir lagilah selalu dinding tu berdebu. Jadi kalau dinding berdebu boleh, tak ada masalah. Yang penting debu. Bukannya asap, bukannya apa-apalah yang lain. Boleh, tak ada masalah. Yang penting debu. Tapi tayamum nanti kita bincang bulan depan, insya-Allah. Ini masih bincang bab wuduk dulu. Okey. Satu lagi. Ya. Wuduk ni bukan rambut. Isteri tak usah. Tak. Ni ada soalan 2 bulan lepas. Dia kata sebelum dia keluar rumah dia cium kepala isteri dia dulu. Rambut dah. Dia cium rambut atas rambut isteri dia. Tak batal. Sebab tu kita sebut tadi kulit dengan kulit. Dia dua-dua side tu kena kulit. Kalau satu side tu bukan kulit tak batal. Dahi batal. Dahi batal lah sebab kulit. Jadi yang bukan kulit contohnya rambut, kuku dan juga gigi. Yang 3 ni bukan dikira sebagai kulit. Jadi tak batal. Pegang gigi kan. Dia tak batal lah maknanya. Pegang gigi isteri. Tak batal. Tak tahu lah kenapa dia tak pegang. Biasa kalau jadi macam tu kan lah, dicabut gigi contohnya. Tapi tak pegang. Tak pegang lain-lain. Main gigi je. Tak batal. Tapi yang selalu berlaku contohnya kuku. Sentuh kuku je. Kuku yang kena pada kulit. Bukannya kulit dengan kulit, kulit dengan kuku. So kulit dengan kuku tak batal. Sebab bukan kulit. Sama juga macam rambut lah. Rambut yang paling biasa lah. Rambut pegang tak batal. Melainkan isteri itu botak. Betul. Isteri botak tak ada rambut lah. Kulit lah. Yalah, kemo contohnya kan. Kemoterapi, rambut hilang. Ataupun macam isteri siapa itu tu yang dia pukul kawan tu buat lawak pasal dia tu, Will Smith. Isteri dia sakit kan. Isteri dia sakit, jadi botak. Jadi pelawak yang seorang lagi tu buat lawak pasal kepala isteri dia kan. Bangun-bangun ambil. Okey. So itu 4 perkara yang membatalkan wudu. So selain daripada 4 tak membatalkan wudu. Itu je, simple. Kita kalau tengok perkara ni, itulah kita kata matan ni antara yang penting bagi matan ni, antara yang best ni bila kita baca tentang matan ni, simple je, dia point 4 ni, jadi kita dah tahu dah. Selain daripada 4 tu tak batal, dah selesai. Nanti details dia memanglah setiap satu tu dia ada dia punya syarat-syarat dia. Ini yang kita kata generasi TikTok, generasi Twitter apa semua ni. Dia nak yang simple je, points ni. Sebenarnya daripada zaman dulu pun ulama memang akan mengajar dengan cara ni dulu, points dulu. Yang penting ada point. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macam kita belajar lah, rukun solat ada 13 kan.
Kan point je dulu. Nanti lepas tu baru ada syarat dia. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram ada banyak syarat dia. Bila kita belajar baru kita tahu, oh ada syarat begini, takbiratul ihram. Tapi yang kita mesti tahu 13 rukun solat. Maknanya tak cukup satu tak sah solat kita. Mesti ada 13 tu. Macam tu. Okey. Jadi kita pergi pada fasal yang ke-11, iaitu qal faslun man intaqadha wudu'uhu haruma alaihi arba'ah. Sesiapa yang batal wuduknya maka haram ke atas dia 4 perkara. Kalau kita nak tukar ayat lain, kita akan kata perkara yang haram bagi orang yang berhadas. Maknanya hadas kecil lah kat sini, orang yang tak ada wuduk. Orang yang tak ada wuduk ataupun dipanggil sebagai hadas kecil, kan? Orang yang macam ni dia yang haram, digunakan perkataan haram kat sini, ada 4 perkara. Tak ada wuduk, haram 4 perkara. Yang pertama adalah solat. Tapi yang ini kalau kita tengok, ulama sebut kalau ada kat sini ada 4, lepas tu 6, lepas tu 10 kan. Sebenarnya ada lagi ada lagi perkara yang lain yang tak disebutkan dekat sini. So 4 dulu. Yang pertama solat. Jadi bila kita sebut solat, yang tak ada wuduk, solat haram ke atas dia, sama ada solat itu solat fardu ataupun solat sunat ataupun yang seperti dengan solat, iaitu seperti sujud tilawah dan sujud syukur. Jadi sujud syukur, sujud tilawah pun mesti ada wuduk. Kalau tak ada wuduk, tidak boleh. Begitu jugalah dengan khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat mesti ada wuduk. Dan begitu juga solat jenazah. Solat jenazah fardu, samalah. Tadi kita sebut fardu atau sunat kan. Jadi solat fardu ataupun solat sunat mesti ada wuduk. Ini kita dah belajar biasalah. Yang kedua adalah tawaf. Tawaf pun sama macam tadi juga, yang fardu ataupun yang sunat. Tawaf sunat pun kena ada wuduk. Sebab ada orang yang ni dia tak tahu, bila dia tengok orang tawaf, dia tawaf aja. Dia kata tak apa, tawaf sunat je, dia kata. Tawaf sunat pun kena ada wuduk. Dia macam solat sunat. Macam solat sunat. Jadi kalau kita ingat, hukum tawaf ni dia sama macam hukum solat, senang je. Solat kena tutup aurat, kena tutup aurat. Solat kena ada wuduk, kena ada wuduk. Solat kena suci daripada najis. Tawaf pun kena suci daripada najis. So, sama je macam solat. Okay, itu tawaf. Yang ketiga, ya. Khatib tadi dia batal, khutbah dia boleh diteruskan ataupun dia kena keluar ambil wuduk kemudian. Dia macam kita sebutkan sebelum daripada ni, kalau daripada dia sendiri, sebab khutbah salah satu daripada syarat dia adalah berterusan. Jadi berterusan. Jadi kalau wuduk dia memang terlalu cepat, ada air dekat tepi dia, dia tinggal basuh muka, tangan, kepala, kaki, terus sambung balik, itu masih lagi dikira sebagai berterusan. Kalau dia pergi ambil wuduk, pergi keluar, masuk balik, dah jadi lama, maka dia ulang balik yang rukun. Ulang balik yang rukun, ataupun orang lain gantilah. Itu yang sepatutnya buat. Orang lain naik. Dan orang yang naik itu kalau dia dah dengar rukun khutbah daripada awal, dia boleh sambung. Tapi kalau dia tak dengar, tak boleh. Kalau dia pun baru sampai, tiba-tiba dia nak ganti imam, ganti khatib, tak boleh. Ataupun mungkin dia bukanlah dia baru sampai, dia buat kerja kat luar, contohnya dia JK masjid kan. Jadi dia buat urusan kat luar, dia masuk dalam, tengok imam batal, khatib batal kan. Kalau dia nak ganti, dia kena mula daripada awal balik. Mula daripada awal, ambil yang rukun lah. Bukan maknanya kena baca juga surat pertama, surat kedua, surat tiga tu kan. Ngamuk jemaah lagi kan. Orang nak sambung kerja. Okey, yang ketiga, menyentuh mushaf, masul mushaf. Menyentuh mushaf maknanya apa yang ditulis padanya Quran, walaupun sebahagian daripada ayat, dengan tujuan untuk tilawah. Maksudnya ditulis itu dengan tujuan untuk tilawah, maka dipanggillah sebagai mushaf. Jadi mushaf ni dia tak mestinya kertas kan? Apa sahaja yang ada ditulis padanya ayat Quran untuk dibaca,
maka itu dipanggil sebagai mushaf. Zaman Nabi SAW, dia orang tak tulis Quran atas kertas kan. Dia orang tulis atas pelepah tamar, di atas kayu, di atas batu dan sebagainya kan. Jadi itu semua juga dipanggil sebagai mushaf. Jadi kita pun pada hari ini termasuklah frame-frame kita. Kadang 30 juzuk lagi frame tu kan, ayat Quran. Ataupun kadang-kadang beberapa surah dan sebagainya. Memang untuk dibaca. Jadi kalau namanya untuk dibaca, ditulis di atasnya, maka itu dipanggil sebagai mushaf. Jadi mushaf ni haram disentuh kalau tak ada wudu. Mushaf tu bukan ayatnya. Mushaf tu sendiri pun haram. Bukan ayat tu. Katalah mushaf kan, kat keliling ni kan kosong, ada margin kiri kanan atas bawah. Jadi yang margin atas kiri itu semua pun haram juga disentuh. Sebab yang diharamkan sentuh adalah mushafnya, bukannya tulisannya semata-mata. Jadi bukan maknanya tak apa aku sentuh tepi. Kan? Tepi tu pun mushaf lah tu. Itu juga dipanggil sebagai mushaf. Jadi keseluruhan Quran itu dipanggil sebagai mushaf. Bagaimana masa kecil-kecil dulu, belum kita tak tahu, orang tua suruh lapik ke apa tu? Yalah, kalau berlapik tak dipanggil sebagai sentuh mushaf. Kan? Kita letak kain, kita pegang kain, bukan pegang mushaf. Dia ada satu yang nombor 4 menanggung, dia ada lain pula. Jadi kita sebut menanggung, berangkat. Kan? Kita angkat dengan kain kadang kan. Itu angkat pula, satu nombor 4. Nombor 3 ni sentuh dulu. Sentuh ni sentuh lah, sentuh. Kan? Jadi sentuh hukum dia haram. Kan? Dan kalau boleh kita tambah lagi soalan tadi, kalau soalan tu pasal budak kecil belum balik, maka tak adalah hukum atas dia. Kan? Memang kadang-kadang kalau macam tu memang mak bapak yang tak ada wuduk, dia suruh anak dia pegang. Sebab anak dia belum balik. Itu yang paling mudah lah. Tapi kalau kita kata kalau orang tu dah balik, maka hukum haram tu ada atas dia, maka antaranya adalah haram menyentuh Al-Quran. Isu yang paling selalu sekali disebutkan pula tentang menyentuh handphone yang ada ayat Quran. Okay, kalau tak buka apps Al-Quran, itu memang jelas, itu memang bukan Al-Quran. Tak adalah orang pegang ni dia kata ni Quran, mengagut kan. Aku pakai Al-Quran jenama Apple, iPhone 13 Pro Max. Itu kita takkan panggil Quran, kita panggil handphone. Cuma masalah yang selalu berlaku, ulama bincangkan adalah kalau Quran itu kita buka. Jadi kalau Quran itu kita buka, ada dekat atas skrin ni, yang ini ni adakah dikira sebagai mushaf ataupun tidak? Adakah dikira sebagai kita menyentuh Al-Quran ataupun tidak? Kata guru kami Syekh Ali Jumaah, bekas mufti Mesir, hafizahullah, beliau mengatakan ini tak dikira sebagai menyentuh Al-Quran. Dia tak dikira sebagai menyentuh Al-Quran. Sebab yang kita sentuh adalah skrin handphone. Skrin handphone ni kalau diberikan perumpamaan, kalau dalam zaman dulu, kalaulah contohnya ada Quran itu dilapik dengan satu kertas yang lain. Dilapik dengan satu kertas, kita pegang atas kertas tu. Jadi kita pegang atas kertas tu, tak ada masalah. Pegang kertas, bukan angkat. Kulit Al-Quran, kulit mushaf, itu dikira sebagai mushaf. Ni macam saya pegang kulit ini dipanggil pegang mushaf juga. Bukan, sebab kita kata bukannya tulisan dekat dalam tu saja. Kulit ni pun dipanggil sebagai mushaf. Jadi oleh kerana kulit juga dipanggil mushaf, maka sebahagian ulama menyatakan pegang skrin handphone yang ada tulisan Quran juga dikira sebagai menyentuh mushaf. Sebab dikira sebagai macam kulit, menyentuh kulit. So menyentuh kulit dikira sebagai berdosa. Jadi oleh kerana itulah kita jumpa ada dua pandangan ulama yang terkemudian. Yang ada yang mengatakan tak boleh, ada yang mengatakan boleh bagi orang yang tak ada wudu. Tadi sebab haram tu menyentuh, maka membaca bolehlah tanpa menyentuh kan? Ya. Yang keduanya tadi mushaf yang di-frame kan? Frame tu sendiri boleh pegang, dia dah termasuk dalam mushaf atau tidak? Jadi kira sebagai mushaf kalau memang dia tulis tu untuk dibaca lah.
Kalau tulis untuk dibaca maka dikira sebagai mushaf, termasuk frame-nya sekali. Ulama sebut contoh dulu-dulu diorang letak Quran tu dalam peti. So peti itu sendiri pun dikira sebagai mushaf. Bukan sahaja yang berada kat dalam tu, tapi peti yang khusus untuk Quran. Dulu-dulu kan kita tengok di besi, dia macam peti tu. Buka baru ada Quran. Jadi itu pun dia dikira sebagai Quran. Dalam kitab-kitab fiqh sebut benda itulah dulu. Okey. Tadi sentuh bukan dibaca baca tak ada masalah. Baca dia pergi pada yang kedua tu, haram orang yang junub dengan haram dengan sebab haid kan. Itu lain. Ni kita bincang orang tak ada wuduk dulu. So tak ada wuduk boleh untuk baca, yang tak boleh adalah pegang. Okey, jadi kalau macam tadi kita sebut tadi, yang isu dia adalah kita pegang tu Quran. Jadi kalau handphone tu kalau memang dia dikira sebagai mushaf Quran, maka dia dikira haram. Oleh kerana itulah sebagian ulama kita yang terkemudian mengatakan haram. Tapi macam guru kami Syekh Ali Jumaah, beliau mengambil pandangan yang mengatakan tak haram. Beliau mengatakan boleh, tak ada masalah. Dia lebih memudahkanlah. Memudahkan. Dan yang keempat, sebab dah isyak, jadi kita berhenti sekejap untuk azan dulu kan. Kita berhenti untuk azan isyak, untuk kita baru bersambung bab menanggung Al-Quran tu insya-Allah selepas daripada azan isyak. Wallahu a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Betul juga. Yang isu yang frame tadi, kemarin saya ke rumah sahabat saya, dia ada frame kat Al-Quran 30 juzuk tu. Tapi sebab tadi Ustaz sebut kalau untuk dibaca, frame tu saiz A3 30 juzuk sangat halus tulisannya. Saya pasti itu bukan untuk dibaca lah. So adakah itu dikira mushaf? Sebab saya rasa dia bukan untuk dibaca, sebagai hiasan 30 juzuk tu. Ya, kalau dia bukan untuk dibaca, memang tak boleh nak dibaca pun, melainkan pakai magnet apa semua tu kan. Apa magnet pula, pakai apa? Pakai kantar.
Jadi yang itu tak dikira sebagai mushaf. Tak dikira sebagai mushaf. Mushaf adalah sesuatu sesuatu perkara yang ditulis padanya Quran untuk dibaca. Itu dia punya takrifan kepada mushaf. Okey, balik pada tadi ke nombor 4, menanggung Al-Quran, menanggung mushaf. So menanggung mushaf juga adalah satu yang diharamkan bagi orang yang tidak ada wudu. Jadi menanggung dekat sini maksudnya kita kata angkat dia lah, kan, angkat dia. So tadi sentuh tak boleh, angkat pun tak boleh. Dan angkat itu dan juga sentuh itu dia tengok bagaimana kalau kita angkat tu contohnya dengan barang yang lain macam mana. Contoh kita letak dalam beg kita ada Quran, ada handphone. Jadi kalaulah tujuan kita nak angkat tu memang angkat mushaf semata-mata, maka haram. Walaupun ada handphone dekat dalam beg tu. Tapi kita punya niat memang angkat Quran. Kalau kita punya niat adalah nak angkat handphone aja, tapi alang-alang ada Quran kat dalam, jadi yang itu boleh, tak ada masalah. Ataupun kita angkat dua-dua, memang dalam hati kita, niat kita memang dua-dua ada kan, ada handphone, ada Quran, angkat sekali. Yang itu ada khilaf dalam mazhab Syafi'i. Imam Ar-Ramli mengatakan boleh, tak ada masalah. Dan inilah pandangan yang digunakan pakai. Lagi-lagi bila kita contohnya nak pergi belajar, kadang-kadang dalam beg kita tu ada Quran, ada macam-macam barang lain. Jadi kita niat angkat semualah. Ataupun kita beli Quran dekat kedai. Kita beli Quran kat kedai, kita angkat plastik, kita tak ada wuduk contohnya. Tapi dalam plastik tu kita beli buku lain sekali, ataupun ada pen, ada kertas, ada apa-apalah yang lain kan, maknanya selain daripada Quran. Kita niat angkat sekali, tak ada masalah. Ini pandangan Imam Ar-Ramli. Cuma pandangan Imam Ibn Hajar dalam kitab Tuhfah mengatakan haram juga. Jadi oleh kerana itu sebaik-baiknya kita elakkan. Sebaik-baiknya kita elakkan. Keluar dari khilaf itu lebih baik. Maknanya kalau bolehnya, kalau kita dah tahu kita nak angkat Quran, walaupun ada barang lain, kita ambil wuduk lah. Nak pergi kelas Quran contohnya, ambil wuduk lah. Nak pergi kelas Quran, memang nak belajar Quran pun, dia dah bawa Quran, dah tahu dah nak bawa Quran, ambil wuduk, saya siap lah. Kita nak beli Quran dekat kedai, ambil wuduk, saya siap. So kita tahu kita akan bawa balik Quran. Jadi ambil Quran, pegang, ambil wuduk, saya siap. Dan kalau macam sekarang ni kan banyak orang beli dengan kopi lah, belajar Al-Quran tu, memang dia tag situ Al-Quran, tapi bagi pihak yang nak menghantar tu macam mana pula situasi dia? Dia tahu dah Al-Quran, macam mana dia nak bawa? memang dia hantar Quran betul-betul lah. Dia kan tag situ Al-Quran. Kadang-kadang dia tag Quran tapi bukan Quran. Kadang-kadang dia tag Quran, dia hantar Muqaddam bukan Quran ataupun Iqra Iqra bukan Quran. Ataupun buku-buku agama pun kadang tag Quran juga kan, supaya orang tak campak, jadi letak Quran. Tapi kalau dia letak Quran, orang yang menghantar dia tidak bertanggungjawab lagi bila dia dah bagi tahu kata tu Quran. Jadi orang yang mengangkat pula selepas daripada itu yang bertanggungjawab, sebab dia dah bagi tahu dah kan, dan tag tu pun dah disediakan dan orang belah sana pun tahu. Jadi atas dia pula lah, bukan tanggungjawab kita lah, bukan tanggungjawab kita. Kita minta satu orang untuk angkatkan Quran, dia ada wuduk, dia tak ada wuduk, itu atas dia, bukan atas kita lagi lah. Kita tak bertanggungjawab dalam bab tu. Okey, dan bila kita sebut tentang tanggung Quran tu juga ataupun menyentuh Al-Quran, budak boleh, tak ada masalah di sisi Imam Ibn Hajar. Di sisi Imam Ramli mengatakan lagi-lagi kalau budak tu nak belajar. Kalau budak nak belajar, budak belum balik, maka tak ada masalah. Jadi contoh anak kita nak pergi sekolah agama, sekolah petang, dia bawa Quran contohnya. Jadi walaupun dia tak ada wuduk, tak ada masalah kan? Sebab dia masih lagi budak dan tujuannya adalah untuk belajar. Okey. Kalau kulit mushaf kalau dah terlerai sekalipun daripada Quran tu, dia tetap dipanggil sebagai mushaf, kecuali kalau dah digunakan pula untuk buku lain.
Kan? Contoh kulit buku kita ni kadang-kadang dia relai, dia relai, kita pun terlerai. Katalah di Quran belakang ni terlerai, dia masih lagi dikira sebagai mushaf, kecuali kita ambil, kita tampal dekat buku lain pula, so dia dah jadi kulit buku lain, so dia dah bukan mushaf. Sebab dia dah digunakan untuk tujuan yang lain. Kalaulah contohnya dalam keadaan darurat, kerana takut Quran itu dipijak ataupun dihina, maka tidak ada masalah untuk angkat. Quran kita jumpa tepi jalan, angkat je lah, jangan pergi ambil wuduk dulu, angkat je lah. Itu dipanggil sebagai darurat, sebab kita tak nak Quran itu dihina ataupun dipijak ataupun dirosakkan, kena langgar dengan kereta dan sebagainya kan. Jadi yang itu tak ada masalah, itu dikira sebagai ada darurat. Lagi, yang dinamakan sebagai Quran itu adalah mushaf Quran. Kalau contohnya mushaf Quran itu bercampur, asalnya tulisan Quran tapi dah dicampur dengan tulisan-tulisan yang lain, ini dipanggil sebagai contohnya kitab tafsir. Kitab tafsir dalam satu buku ataupun dalam satu kertas ada tafsir sekali, dan tafsir itu memang lebih banyak daripada huruf Al-Quran. Jadi tidak ada masalah untuk sentuh dan angkat, tak ada masalah walaupun tidak ada wuduk. Tapi kalau hurufnya sama ataupun kurang daripada Al-Quran, maka mesti ada wuduk untuk pegang ataupun angkat. Tafsir ni ada macam-macam jenis. Kalau yang dalam bahasa Melayu tu biasanya memang hurufnya akan lebih lah daripada Quran, sebab bahasa Melayu memang akan jadi lagi panjang daripada bahasa Arab. Bahasa Arab satu perkataan, kadang-kadang bahasa Melayu 3 perkataan, kadang-kadang 4 perkataan. Jadi bahasa Melayu dengan bahasa Arab memang bahasa Melayu lagi panjang. Tapi tafsir bahasa Arab, tafsir Quran, kadang-kadang dia cuma tafsir sebahagian perkataan. Satu ayat dia ambil perkataan yang susah aja, dia terangkan apa maknanya. Biasanya kalau kita tafsir yang bahasa Arab yang bahasa Arab betul-betul, bukan bahasa Melayu, bahasa Arab, dia tulis kat tepi. Jadi kadang-kadang dia tulis tu sikit aja. Nak banding dengan Quran yang tafsir tu lagi sikit. Jadi kalau tafsir tu lagi sikit daripada Al-Quran, maka dia dikira sebagai mushaf Quran. Maka tak boleh dipegang dan tak boleh diangkat oleh orang yang tidak ada wuduk. Kalau tafsirnya banyak, maka tidak ada masalah untuk pegang ataupun untuk angkat. Pembalut Al-Quran, pembalut macam tadilah, kulit tu pun dikira sebagai Quran. Melainkan kalau kita, contoh macam kita sebut tadilah, kain contohnya, kain tu tak dikira sebagai mushaf, sebab kain tu dia berasingan, cuma kita letak tu untuk dikira sebagai niat kita angkat dua-dua sekali, angkat Quran dan angkat kain. Itu boleh. Tapi kalau dia melekat sekali macam pembalut tu, kita dah seletip apa semua kan, maka dia dah termasuk daripada mushaf. Macam mana? Depan ni koyak. Kita lekat dengan kertas. Quran juga ke? Yang koyak tu Quran ke? Saya kata kalau yang koyak tu daripada Quran. Kalau daripada Quran, katakanlah ni Quran koyak, yang koyak tu masih lagi dikira sebagai Quran walaupun dia dah terkoyak daripada yang asli. Daripada yang 30 juzuk tu ada satu muka surat koyak, dia masih lagi dikira sebagai Quran walaupun tak ada ayat Quran kat situ, tapi dia dikira sebagai Quran sebab dia kulit kepada Quran. Kecuali kita tampal dekat buku lain, maknanya dia dah digunakan untuk buku lain. Bila dia dah digunakan untuk buku lain, walaupun asal dia kulit Quran, tapi dia tak dipanggil sebagai kulit Quran lagi, dia dah dikira sebagai kulit buku matematik contohnya. Jadi kalau dia dah dikira sebagai kulit buku matematik, maka dia bukan Quran, bolehlah untuk pegang. Maksud saudara kita ialah, kata tadi kulit hijau tu, kulit dia tadi sharp, dah terkoyak. Kita ada inisiatif baru, buat kulit baru sendiri, tampal kulit baru. So kulit baru akan menjadi mushaf. Ya, itu dikira sebagai mushaf.
Okey, lagi kalau kita tak ada wudu, okey, Quran dekat depan kita, kita nak baca. So kita pun alihkan ataupun tukar muka surat tu dengan pen ataupun dengan kayu. Kan, kayu apa, lidi sate tu kan, kan. So kita pakai pusing tukar macam tu kan. Okey, jadi yang itu tak ada masalah. Hukum dia harus. Yang tak boleh adalah kalau guna tangan. Guna tangan tak boleh, walaupun tak sentuh tulisan. Itu kena ingat tu. Tak ada wudu walaupun tak sentuh tulisan. Kita pegang kertas tu, sekali kita nak buka muka surat sebelah, hukum dia haram. Kan? Jadi caranya gunakan kayu, gunakan lidi. Itu yang kalau kita tengok dulu-dulu orang kalau baca Quran mesti ada lidi sekali. Jadi bila dia tak ada wudu pun dia boleh teruskan bacaan. Jadi dia letakkan Quran tu dekat atas rihal, kan? Letak Quran atas rihal, lepas tu ada lidi. Jadi dia baca je terus, dia baca. Jadi dia tukar muka surat pun pakai lidi juga. Tukar surat pakai lidi. Dia tukar aja. Jadi dia boleh terus baca. Berapa lama dia nak baca pun tak apa, walaupun dia dah tak ada wudu. Itu caranya. Oleh kerana itulah diajar dia ada lidi tu, untuk memudahkan bacaan Quran bagi orang yang tidak ada wudu. Okey, jelas? InsyaAllah. Ini kita masih lagi bincang secara ringkas, kita sebut, sebab kan kita dah sebut hari itu dah, Safinatun Najah ni matan yang ringkas, matan ringkas. Kita nak pergi detail lagi, itu dalam kitab yang lain, insyaAllah. Ada banyak lagi detail perbincangan tentang perkara-perkara yang haram bagi orang yang tidak ada wudu. Tapi nanti bulan depan insya-Allah kita akan baca pula perkara-perkara yang haram atas orang yang berjunub dan orang yang haid, insya-Allah. Kita ulang balik tadi, perkara yang batal wudu haram. Hanya haram orang yang tak ada wudu untuk buat ada 4 je. 4 saja perkara orang yang tak ada wudu buat, iaitu pertama adalah solat. Haram solat sama ada yang fardu ataupun yang sunat, termasuk sujud tilawah dan sujud syukur, hukumnya haram. Yang kedua tawaf, sama ada tawaf wajib ataupun tawaf sunat. Yang ketiga memegang mushaf Al-Quran. Dan yang keempat menanggung ataupun mengangkat mushaf Al-Quran, hukumnya haram bagi orang yang tidak ada wudu. Wallahu a'lam. Cukup setakat itu untuk malam ini. Mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kita ilmu yang bermanfaat. Kita sudahkan dengan doa. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na ma 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qudri unsa wa dhakar. Rabbi waffiqna waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama'an hasabil khair nukfa kulla syarr. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكرم برضا منك العيون وقد عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتنا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.